dalam hati kita, bila kita lintas nak buat baik, dia macam satu spark plug. Disebut sebagai al-khatar. Dia lintasan. Katalah, aku nak buat baik lah. Dia macam spark plug. Dan bila dia spark, syaitan pun dapat maklumat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengerusi majlis kita, Tuan Pengerusi Surau An-Nur Cik Kamarul, dan tim ahli jawatan kuasa surau. Seterusnya lah saya kira yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya kasihi, para hadirin hadirat, para hadirin hadirat yang sama-sama pada malam ini kita hadir ke dewan kita ini, dan sama-sama kita memperuntukkan masa berada dalam sebuah majlis zikir ataupun majlis ilmu, dan kita harap apa yang kita lakukan ini di sisi Allah adalah merupakan ganjaran pahala yang sangat besar. Dan pahala serta ganjaran ini kita harapkan dapat menyelamatkan kita daripada alam kubur sehinggalah ke hari akhirat nanti insya-Allah. Semua yang saya kasih sekalian, pertama sekali terima kasih kepada pihak surau kerana memberi kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat dhaif ini, untuk bersama dengan tuan-tuan yang saya yakin sangat mulia di sisi Allah. Kalau tak masa akan datang kan, datang untuk memeriahkan majlis ilmu, majlis yang Allah dan Nabi sangat sayang. Terima kasih pada pihak surau, dan kesempatan ni saya harap dapat kita manfaatkan untuk kita pulang nanti membawa sesuatu ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Itu harapan saya dan harapan kita semua insya-Allah. Dan pada malam ni dalam kesempatan tentulah tak lama kan, namanya pun kuliah maghrib. Maknanya kuliah maghrib ni kalau masuk isyak habislah. Kan nama kuliah isyak pula kan. Jadi kuliah yang paling sesuai ialah kuliah maghrib. Sebab waktu maghrib isyak ni sekejap je. Kalau kuliah isyak sampai sahur baru habis. Jadi kuliah maghrib maknanya masa pun pendek sangat. Azan isyak habislah. Kan? Kalaupun lah mungkin boleh tambah pun beberapa minit lagaknya ya. Tapi tak perlu risau, sebab ulama pesan
khairul kalam ma qalla wa dalla. Perkataan terbaik kata ulama ialah pendek, bukan panjang. Wadalla tetapi mesti menunjuk, mesti berharga dan bermanfaat. Jadi kita insya-Allah cuba memendekkan kalam dan kita doa pada Allah memanjangkan manfaat. Ya, itu doa dan harapan kita semualah insya-Allah ya. Sebab kalau tengok dari segi bahasa kan, solat ataupun maghrib ni merujuk pada waktu. Solat maghrib maknanya solat di waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib, nama waktunya adalah asar. Nama solatnya solat asar. Dia sebenarnya sempena nama waktu itu waktu asar. Kalaupun waktu asar tu, kenapa asar dinama asar? Kenapa asar itu dinamakan dia asar? Asrun, asar orang kata ya. Kenapa asar nama asar? Sebab asar ni bermaksud perah. Squeeze. Apa kena mengena perah dengan asar? Apa kena mengena dia? Kena mengena dia ialah waktu asar orang dah habis perah tenaga dah. Maknanya waktu asar tu orang dah penat dah. Ya. Jadi apatah lagi waktu maghrib. Jadi asar pun dah penat, maghrib apatah lagi. Jadi tuan-tuan datang ni walaupun dah tinggal satu bar bateri kan. Bukan tuan-tuannya yang berceramah pun lebih kurang 1-2 bar je dah tinggal ni. Sekejap lagi pun nak pergi Melaka kan. Jadi saya sedar kita cuba ya Allah dalam waktu yang begini kita cuba insya-Allah berdoa pada Allah biar dapat manfaat. Apatah lagi tajuknya besar sangat tentang hijrah. Ya, jadi pada malam ni saya cadang alangkah baiknya kalau bukan hanya ceramah tetapi saya kira kalaulah ada amalan kita amal sama-sama boleh kau ya. Kalau ada zikir ke, ada selawat ke, ada tasbih ke yang kita boleh amal, kita amal terus. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Jadi alhamdulillah maknanya bukanlah ceramah saja. Jadi mana tahu amal kita buat tepat pada masanya dan Allah terima amal tu, mungkin amal itu yang akan menyebabkan kita masuk syurga. Ya, tak mustahil. Amal tu banyak kata ulama, tapi aku tak tahu mana amal yang menyebabkan aku masuk ke syurga. Jadi kita harap malam ni ada amalan, kita akan terus beramal. Apatah lagi tuan-tuan ya, syaitan pada orang baik macam tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya yakin 100% depan saya ni orang baik. Ya, tak baik tak datanglah ke kuliah kan. Jaga orang cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar kan. Ada pula ni tak keluar kan, ni dalamnya kan. Yang baik ni confirm, yang datang ni confirm baiklah. Yang tak datang tu baik juga kan. Cuma ada masyakkah. Ada aral kebetulan tetamu datanglah apa kan. Ataupun adalah. Cuma suka saya maklumkan kalau untuk orang baik, syaitan bila kacau kita, katalah ada benda baik malam ni kita rasa nak buat. Untuk orang baik, katalah ada benda baik kita nak buat, apa syaitan akan kata pada kita? Apa yang syaitan bakal kata pada hati kita? Benda baik ni, semua yang dikasih sekalian, menurut Imam Ghazali, dalam hati kita ni, bila kita nak buat baik, siapa pernah tengok yang spark plug punya api tu? Dalam hati kita, bila kita lintas nak buat baik, dia macam satu spark plug. Disebut sebagai al-khatar. Dia lintasan.
katalah aku nak buat baik lah. Dia macam spark plug. Dan bila dia spark, syaitan pun dapat maklumat. Maka syaitan terus datang. Niat je kita satu niat, satu spark, datang satu khatar, maka syaitan akan terus datang, tak bertangguh dah. Maka dia bisik kat kita apa? Agaknya. Katalah nak buat satu benda. Syaitan akan bisik apa agaknya ya? Ya? Apa agaknya syaitan bisik? Baik. Alhamdulillah menunjukkan tuan-tuan memang tak berkontak dengan syaitan kan? Sebab tu tak tahu kan? Saya risau juga. Jawapan tuan-tuan tepat betul-betul sebab baru kontak dengan syaitan, baru SMS syaitan tadi, ya, guna talian hayat, jawapannya tepat. Syaitan tak akan bisik dalam hati pada orang baik perkataan jangan buat. Syaitan tak akan cakap jangan buat. Syaitan akan cakap buat nanti. Buat nanti. Bila dalam hati kita spark satu benda rasa nak buat, syaitan akan kata bagus, buat nanti. Bila rasa nak buat nanti. Akhirnya sama macam dia cakap jangan buat. Untuk orang tak baik, dia akan terus cakap jangan datang, tak datang dah. Jangan buat, tak buat dah. Tetapi orang baik, dia tak akan cakap jangan buat, tetapi dia akan kata pada kita buat nanti. Sebab tu ramai orang baik tak buat lebih baik. Kenapa? Sebab nanti. Sebab tu syaitan ni dia master dalam the delay tactic. Dalam perang ni, salah satu cara nak menang antaranya adalah delay. Delay. Disebut sebagai delay tactic. Kita delaykan orang tu, kadang-kadang kita menang. Ya? Jadi syaitan master. Jadi malam ni kalau tiba-tiba ada amalan, saya nak tanya tuan-tuan nak buat sekarang ke bila? Tanya je. Kalau tiba-tiba ada amalan malam ni yang kita rasa nak buat bila agaknya? Nanti ke? Sekarang. Alhamdulillah. Maknanya syaitan dah mula risau. Kacau lah ni. Payahlah aku nak buat kerja di kala macam ni, dia kata. Sebab orang baik nampaknya dah ada ilmu apa yang aku lakukan pada mereka. Baik. Jadi simple saja malam ni kita berbincang dan kemudian ada amalan kita amal sama-sama insya-Allah. Jadi saya suka bentuk perbincangan kita pada malam ni ialah muzakarah lah. Kita kata muzakarah, berbincang saja. Sebab tajuk hijrah siapa tak tahu? Kalau saya tanya semua orang dalam ni, semua boleh menjawab dengan markah 10/10. Saya yakin. Ya, tak akan ada seorang saya kata siapa tahu tentang hijrah? Hijrah. Takkan ada. Takkan ada orang kata, apa itu hijrah? Hijrah ni bukan ke produk baru di Lazada. Tak ada. Semua yang dalam surau ni tahu bila sebut hijrah, makna hijrah tu apa. Jadi, oleh kerana itu, saya lebih suka kalau kita berbincang insya-Allah ya. Berbincang, cara macam berbincang anak beranak lah. Sesama kita pada malam ni insya-Allah. Lepas tu rehat-rehat, santai-santai. Dan kemudian, ada amalan, kita amal sama-sama insya-Allah. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, pertama sekali, hijrah kita tahu maknanya adalah berpindah. Al-hijratu al-intiqal. Hijrah tu kita tahu dah makna ni. Saya tak payah tanya-tanya, tak payah nak. Hijrah tu maknanya berpindah. Ya, hijrah tu maknanya berpindah. Malam ni kita nak muzakarahkan. Pertama sekali, sebab tajuknya adalah hijrah nak ke mana? Nak pindah-pindah ke mana? Itu maksudnya kalau hijrah nak bawa ke mana aku dan keluarga. Itu tajuknya ya. Jadi cerita kita malam ni lebih bersifat kekeluargaan, sangat kekeluargaan. Baik, hijrah ni terbagi pada dua. Hijrah terbagi pada dua. Ini bukan sejarah, hijrah dari si konsep dan makna. Sebab makna pindah tu, makna pindah terbagi pada dua. Kalau dalam sejarah, hijrah memang juga terbagi pada dua dari segi sejarah. Yang orang cerita ialah pindah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah. Tetapi, satu lagi hijrah yang berlaku ialah
daripada Mekah ke Habasyah. Ya, dari segi sejarahnya adalah memang terbagi pada dua. Yang pertama, lebih awal daripada Mekah, sebahagian sahabat berpindah ke Habasyah ataupun Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua, inilah hijrah yang menjadi cerita manusia, hijrah Nabi daripada Makkatul Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Baik. Bukan itu hijrah yang kita nak sentuh pada malam ni. Ya. Sebab hijrah berlaku pada bulan Safar. Hijrah berlaku pada bulan Safar. Maknanya bulan depan lah. Dan berakhir pada, maknanya perjalanan Nabi itu, Nabi mulakan malam hujung bulan Safar, kemudian sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. So, pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Itu dari segi tarikh sejarahnya ya. Cuma mungkin orang tersalah faham sebab bila sebut hijrah selalu diperkatakan pada bulan Muharram. Jadi sehingga orang beranggapan hijrah berlaku pada bulan Muharram sedangkan bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrah berlaku pada bulan Safar, ya, bulan Safar dan berakhir pada bulan Masya-Allah. Ni semua datang kuliah ni buat homework dulu ya. Jawab tepat, semuanya tepat, tak ada salah langsung ni. Ini bagus. Maknanya kalau macam ni memang perbincangan yang memang meriah insya-Allah ya. Alhamdulillah. Dia yang seronok kan. Kalau langsung tak ada jawab payahlah kan. Jadi masya-Allah semuanya macam seolah-olah agaknya dah sebulan buat homework kaji tentang sirah ya. Saya tanya semua betul jawab. Sampai rasa macam tak payah ceramah lagi dah, cukuplah. Okey baik. Di zaman Nabi maknanya zaman Nabi hidup, Nabi sempat bersama dengan zaman Arab Jahiliyah. Ini dari sisi sirah ni, kita bincang sirah aja. Bagi orang Arab Jahiliyah, mereka ada 12 bulan. 12 bulan plus 1 bulan. Itu cara dia orang nak habiskan setahun. 12 bulan campur 1. Yang 1 tu disebut sebagai an-nasi'u ziyadatun. Namanya nasi. Bukan nasi. Ada makan nasi ke malam ni? Tak ada kan? Makan di rumah masing-masing. Ada pada hari mesyuarat nanti. Ya, kambing golek. Jangan tak datang tuan-tuan ya. Kambing dah disediakan dah. Dan kambing itu dah tahu dah insya-Allah orang surah An-Nur akan aku khidmat pada mereka. Jangan tak datang tuan-tuan insya-Allah ya. Berapa bulan tadi? Jadi 12 campur 1. Maknanya ada masa 12, ada kadang-kadang dia tambah 1 dan ini ada dalam Quran. Ya. Sebab tu dikata an-nasi'u ziyadah. An-nasi'u ziyadah. Jadi orang Arab tu dia nak supaya tahun tu musimnya sama dia, maka mereka tambah 1 bulan. Jadi di zaman Nabi, terutamanya pada ketika haji yang terakhir, Nabi buang 1 tu, maka jadilah 12 bulan. 12 bulan. Jadi zaman Nabi ada 12 bulan dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, bulan di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan. Wa fihi arba'atun hurum, dalamnya ada 4 bulan haram. Okey, baik. Kita tak nak cerita tu sangatlah. Tetapi nak ceritanya, di zaman Nabi dan di zaman Arab Jahiliyah tidak ada kiraan tahun. Ada bulan tapi tak ada tahun. Maknanya habis daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Masuk balik Muharram, mereka tahu dah tahun baru tetapi tidak ada kiraan untuk tahun. Kira tu tak ada. Zaman Jahiliyah tidak ada. Zaman Nabi hidup pun Nabi tak tetapkan. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri
bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraisy At-Taimi. Nama Sayyidina Abu Bakar dalam surat beranak dia. Nombor dia saya tak ingat, nanti saya cek balik di Jabatan Pendaftaran Kota Madinah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tidak ada. Maknanya ada bulan, tak ada tahun. Ada bulan, tak ada tahun. Ada bulan, tak ada tahun. Dan orang Arab jahiliah, mereka cara mengira tahun adalah apa event yang berlaku yang diingat oleh setiap kabilah. Jadi setiap kabilah ada kiraan tahun dia orang masing-masing. Ya. Yang paling masyhur ialah menetapkan tahun kalender mereka ikut tarikh di bena Kaabah. Jadi mereka tahu tarikh bena Kaabah zaman Nabi Ibrahim tu, itulah kiraan dulu orang Arab jahiliah. Jadi beribu tahun dah. Ya. Kemudian ada yang sempena peperangan. Ada kabilah ni kiraan tahun dia ikut sempena peperangan. Ada kabilah ikut sempena banjir. Dan kalau kita perasan Nabi lahir tahun sempena gajah menyerang. Sempena gajah. Jadi nak ingat berapa umur dia tu? Oh, tahun yang berlaku serangan tentera bergajah, itulah kiraan dia. Itu cara contohnya. Tak ada kiraan tahun. Sampai pada Sayyidina Umar memerintah menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ni, Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Sayyidina Umar nama dia. Maka setelah beberapa tahun Sayyidina Umar memerintah dan Islam makin berkembang, baru datang tuntutan kita kena buat kalender orang Islam. Maknanya zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, zaman Rasulullah tak ada. Maka Sayyidina Umar kena buat satu benda yang tidak ada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yakni nak menetapkan apa kiraan bagi kalender Islam. Nak cepat ceritalah. Sini bukan poin kita ni. Bukan nak bawa ke mana ni, orang kata apa, trivia aja, cerita catatan kecil saja. Baik. Akhirnya Sayyidina Umar panggil para sahabat berbincang. Kita nak mula menetapkan tahun bagi kalender Islam. Bagi pandangan dan cadangan. Jadi banyak bagi cadangan. Yang pertama dia kata, kita bagi ikut tarikh lahir Rasulullah. Okey. Tarikh lahir Rasulullah. Maknanya kelahiran Rasulullah itu kiraan dia. Sayyidina Umar ni pantang tok nenek dia ialah mengikut cara orang. Kalau Sayyidina Umar setuju, maknanya jadilah kiraan kalender kita sekarang 1441 kan? Maknanya Nabi berhijrah, umur Nabi 53 tahun. Makna tambah lagi 53, maknanya 1441 campur 53, tolong saya. 1441 campur 53. 1494 apa? 1494 tak bolehlah hijrah sebab miladi. Miladi lah, maknanya lahir Nabi. Tapi Sayyidina Umar pantang. Dia pantang apa dia? Kalau kita buat, kita jadi pengikut kepada agama Nasrani. Sebab Nasrani menyatakan bahawa Nabi Isa dah lahir selama 2019 tahun. Kiraan itu adalah, sebab tu dia kata Masihi. Masihi kerana merujuk kepada lahirnya Isa Al-Masih. Jadi Sayyidina Umar takkan dia nak ikut sebab Sayyidina Umar tahu umat Islam tak boleh jadi follower. Kita diajar menjadi leader. Dan nak jadi leader kena berfikiran sebagai seorang pemimpin, bukan pengikut. Ini kita tengok hebatnya pemikiran Sayyidina Umar. Dia tak suka kita ni follow, ikut. Kita kena biar buat orang ikut. Itu cara yang diajar oleh Nabi. Sebab tu Nabi kata, kullukum ra'in. Semua kamu adalah pemimpin. Dalam soal ini pun Sayyidina Umar putuskan. Nak cepat je lah ya. Maka ada cadangan kata, adakah baik kalau kita ikut tarikh turunnya Al-Quran? Maknanya Quran turun Nabi umur 40 tahun.
Maknanya 13 tahun sebelum hijrah, 1441 campur dengan 13 tahun. 1441 campur 13 berapa? 1454 1454 apa? Nuzuli. Nuzuli. Dan nak ringkas cerita, akhirnya semua tak pakai. Maka oleh kerana hijrah ni sangat besar, maka semua setuju bahawa kita kira kalender ikut tahun di mana Nabi melakukan hijrah tu. Jadi pada tahun Nabi melakukan hijrah itu, yang kita kata bulannya adalah bulan Safar tadi, tapi tahun itu dikira sebagai tahun pertama hijrah. Maka sekarang dah berapa tahun Nabi berhijrah? 1441 tahun Nabi dah berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Baik. Tadi saya sebut hijrah terbagi pada 4 kan? Tak, tadi saya sebut hijrah terbagi pada 4 kan? Ha? Masya Allah. Tengok kan? Pengerusi kena banggalah jamaah macam ni raya. Saya dah lupa dah sebenarnya. Saya dah confused dah. Berapa sampai tersebut 4 tadi? Tuan-tuan sebut kata apa? 2 kan? Hijrah terbagi pada 2. Ya Allah. Tengok kan? Betul Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Nabi, Allah akan beri cahaya kepada orang mendengar daripada kami dan menyampaikannya. Nabi sebut tuan-tuan, berapa ramai muballigh. Muballigh ni apa maksud dia? Muballigh biasa dengar muballigh? Muballigh biasa dengar? Apa makna muballigh? Orang yang menyampai, orang yang berdakwah, orang yang menyampai. Baik, dalam dewan ni, kebetulan siapa yang menyampai sekarang? Zuramli. Saya lah kan, kebetulan je sebab mic ada satu. Ya. Baik. Saya disebut sebagai muballigh. Tuan-tuan disebut apa? Muballigh. Saya muballigh, tuan-tuan adalah muballigh. Dan Nabi sebut, tuan-tuan jangan riak ya. Kontrol diri masing-masing. Nabi bagi tahu berapa ramai muballigh itu lebih pintar daripada orang yang menyampai. Sebab tu saya tersilap tadi, tapi tuan-tuan tak silap kan? Itu kan ciri-cirinya betulnya Nabi SAW. Janganlah tak riak sampai tak senyum langsung. Ya. Senyumlah, bergembiralah Nabi memuji kan? Jadi Nabi sedang puji tuan-tuan. Alhamdulillah, kata Nabi, farubba muballagh. Berapa ramai orang yang disampai itu lebih cerah daripada orang yang mendengar dan menyampaikan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan kena jaga wibawa mubalagh ni betul-betul ya. Baik, hijrah terbagi pada 2. Cuba ya. Nama yang pertama ni, sebelum kita nak tahu bawa ke mana ni, kita kena tahu pattern hijrah tu dulu. Okey ya. Yang pertama, nama hijrah itu ialah hijrah ijbariyah. Ya, dari konsep pindah. Sebab hijrah makna pindah kan? Baik, konsep hijrah ini yang pertama namanya adalah ijbariyah. Boleh ke kalau saya nak dengar, saya nak tahu maknanya mic saya ni okey, tuan-tuan boleh dengar dengan jelas. Apa hijrah yang pertama? Masya Allah. Cara sebutan Arab betul tuan-tuan. Ya Allah. Kalau orang lalu sebelah orang sangka, orang Arab Syria mana datang kat surau An-Nur ni ya. So yang pertama hijrah ijbariyah. Yang kedua adalah hijrah ikhtiyariyah. Apa dia? Masya Allah. Cara sebut kha dia tu, ya Allah, melekat kata guru tajwidnya. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Itulah saya yakin tuan-tuan dah memang buat homework kan sebelum datang ke kelas saya ni kan ya. Syukur ya Allah. Baik. Hijrah ijbariyah makna dia ialah hijrah. Hijrah tadi maknanya adalah pindah.
Ijbariyah maknanya adalah paksaan. Satu bentuk pindah yang pindah tersebut ialah paksaan. Tapi bukan yang ni saya nak cerita malam ni. Tak sesuai dengan tajuk malam ni. Tapi saya cerita juga dulu. Ijbariyah maknanya apa tadi? Paksaan. Maksudnya apa dia? Kematian. Kematian. Sebab berlaku nanti satu benda perpindahan yang secara paksa. Maksudnya mahu ke tak mahu, bersedia ke tak bersedia, maka pada ketika itu bila datang waktu pindah secara paksa seseorang akan pindah pada ketika itu sama ada dia mahu atau tak mahu. Bersedia atau tidak, ingat ataupun lupa, pada saat tersebut tepat pada masanya si fulan itu akan berpindah secara paksaan. Sebab kalaulah hijrah ini tak secara paksaan, dalam dewan ni penuh orang dan tanya, contoh ya, tanya sebab penuh ni, tanya seorang, Syekh, anta berapa umur anta? Ana umur 4000 tahun. Panjang sangat. Memanglah malaikat nak cabut nyawa, tapi saya kata biar dulu. Tuan-tuan jumpa tak? Tak pernah jumpa. Maknanya, semua orang akan dipanggil secara paksa. Dan setiap kita dah ada tarikh kematian masing-masing dah. Setiap orang bukan malaikat maut baru berfikir-fikir, baru nak mesyuarat tahunan. No. Itu kita baru nak mesyuarat surah. Tetapi malaikat maut setiap orang. Dan setiap orang ni, setiap orang, tuan-tuan, ada malaikat maut yang jaga dia. Setiap orang ni ada malaikat maut jaga. Dan malaikat maut ni tak akan ambil nyawa orang ni. Kita lahir saja, maka lahirlah malaikat yang mencabut nyawa kita. Thumma yursalu ilaihil malakul mautil ladzi wukila bikum. Bukan ayat tu? Apa makna malakul? Dalam bahasa Arab, malakul ni makna satu malaikat. Ni bahasa Melayu ada sikit ralat. Malaikat ni dalam bahasa Arab maknanya banyak malaikat. Tengok. Banyak malakun. Satu namanya malakun. Bila banyak malaikat. Kita satu pun malaikat, banyak pun malaikat juga. Tapi tak apalah, jangan dah bising lah. Nanti kita buat jadi masalah baru pula. Tak betul rupanya. Tak boleh sebut malaikatu Jibril, malakut Jibril. Baik, nak cerita bukan itu. Nak ceritanya, pada setiap orang ada malaikat yang menjaganya untuk hanya satu tujuan. Tengok tarikh mati dia. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila datang je tarikh tu, takkan tergelincir, terawal dan terlewat walaupun satu saat, takkan. Tepat pinpoint. Saya pagi tadi daripada, sebab ada program di KL, pagi-pagi kena pergi ke Puchong. Ya Allah, anak muda je saya nampak naik motor naik motor dalam perjalanan, saya tak tahu kat mana kawasan tu, jam jadi teruk belah sana. Dan rupanya seorang yang saya lihat menaiki motor jatuh, tak tahu kenapa. Kepala ni betul-betul patah kepala ni ya, sebab patah tu nampak betul-betul. Dan saya fikir, sebelum dia keluar daripada rumah tadi, agaknya dia tahu tak, aku start motor ni, aku sedang pergi ke titik kematian aku. Dia tahu ke tak agaknya? Dia bersalam dengan anak dia seorang-seorang, mungkin anak dia cium tangan, anak, ya, nanti kalau balik sekolah nanti, kamu ayah dah tak ada dah. Anak, nanti kamu orang tak panggil anak biasa dah, orang panggil kamu anak yatim dah. Mungkin dia kucup dahi isteri dia, agaknya dia sebut dah, ya, sayang, ini adalah kucupan terakhir, aku tak akan mengucupmu sampai bila-bila. Dia tahu tak tuan-tuan? Dia tak tahu macam sekarang kita tak tahu. Kerana tak tahu itulah akhirnya kita rasa macam kita ni hidup selama-lamanya. Cuba katalah masa birthday tu, kan? Masa birthday, lah kata sembang. Masa kita birthday,
Itu baru sembang kan. Ini masa birthday, diam jangan. Kata sembang kan. Kan? Okey, orang pun minta panjang umur. Agak-agak berapa ratus tahun kita minta tu? 400 tahun? Kalau pun hidup 100 tahun pun kita dah macam udang kara dah tuan-tuan. Masa tu kita minta lah, ya Allah. Dah lah memang hidup ni sunyi sangat. Kawan tak ada dah, semua tak ada semua. Pakat panggil Tok Wan belaka dah. Cuba bayang hidup ni tuan-tuan. Maknanya kita lahir bersama dengan tarikh kematian kita. Cuma manusia ni dilupa tentang hijrah ijbariyah. Sebab tu dia rasa bahawa dunia ni selama-lamanya. Dia rasa dunia ni selama-lamanya. Dia lupa nak kumpul pahala. Dia lupa nak kumpul pahala. Sedangkan dunia ni tuan-tuan, semua yang saya kasih sekalian, kita buat amal-amal ni, pahala tak laku sekarang. Pahala kita tak laku sekarang ni. Tak percaya lepas saya ceramah ni tuan-tuan, sini ada kedai Ada kedai kan? Ada kedai kan kawasan kita ni? Apartmen kita ni? Oh, luar. Katalah 7-Eleven. Kita belilah satu air botol soya tu kan. Ingat beli yang Muslim dulu ya. Kan? Beli, katakan kita beli. Lepas tu, dia pun nak minta duit. Kita kata apa dia? Adik, ambillah pahala abang kuliah malam ni. Agak-agak dia terima ke tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Dia terima ke tidak? Jangan harap. Dia baling botol tu kat kita. Tetapi bila kita masuk dalam kubur tuan-tuan, duit kita langsung tak ada nilai. Yang ada nilai pahala. Pada masa tu on terus. Pahalanya adalah, pahala kita lah yang menjadi currency pada masa tu. Cuba bayang tuan-tuan. Tiba-tiba Allah panggil. Naik motor. Bukan payah naik motor pun sekarang ni. Ya, kadang-kadang tengah tidur, bagus-bagus tidur, suami bangun, isteri dah tak bangun. Kadang-kadang tidur normal, tak ada masalah sama sekali. Suami bangun, isteri tak bangun dah. Nak ceritanya apa dia? Hijrah ijbariyah boleh berlaku. Tetapi persoalannya adalah, ya Allah, sempat ke aku bawa pahala ya? Sebab kalau tak sempat tuan-tuan, duk pulun sangat dunia yang tak pernah berhenti ni tuan-tuan. Sedar-sedar tiba-tiba dimatikan dan masuk dalam kubur tuan-tuan. Sebab tu ada manusia di alam kubur, kata Nabi, kubur menjadi sempit. Bukan sebab sempitnya dia punya fizikal. Sedangkan tukang yang gali kubur tu dah ukur dah panjang berapa, lebar berapa, digali tu ikut elok-elok saiz orang mati. Tapi kata Nabi, ada orang tu minta jauh jangan kita tuan-tuan. Masuk dalam kubur ketika ditanam, kata Nabi, tulang rusuknya berceragah sebegini. Sempit. Kenapa sempit? Sebab amal tak ada. Amal tak sempat nak buat tuan-tuan. Amal tak sempat nak buat. Kerana kenapa? Ingat panjang umur lagi, nantilah tua masa pencen. Rupa-rupanya tiba-tiba Allah panggil pada masa tu juga. Cuba bayang tuan-tuan, amal tak sempat nak bawa. Amal tak sempat nak bawa. Cuba bayang amal dah, kalau buat pun pendek-pendek, sikit-sikit. Sebab tu syaitan, bila dia tak mampu menghalang orang buat baik, dan orang tu tetap nak buat baik, dia akan suruh buat yang ringkas-ringkas. Buat sikit-sikit dah lah. Tapi kalau tang dunia, Masya Allah, full swing. Give your very best. Oh, dengan motivasi. Ya, siap ikat kepala lagi kita. Bersemangat, cayuk-cayuk. Tapi tang akhirat, tak apalah. Sebab tu akhirnya bila amal banyak sikit, tak apalah, sikit-sikit. Tapi cuba bayang kalau sikit-sikit kita masuk alam kubur. Amalan tak ada, gelap, sempit, panas. Sebab yang menjadi terang, yang menjadikan dia luas, yang menjadi bercahaya, yang menjadi diharum. Ini amal kuliah kita pada malam ni. Dialah yang akan meneman kita. Inilah amalnya. Sembahyang kita, solat kita yang sebenar, yang kita lakukan kebaikan, para isteri yang melakukan kebaikan pada suami, suami yang lakukan kebaikan pada ahli keluarga dan isteri, itulah sebenarnya yang akan kita bawa di hari yang kita bawa bermula daripada alam kubur nanti. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak cerita hijrah kedua ni tuan-tuan, kena fikir-fikir juga hijrah pertama. Sebab tu dalam syair, saya suka ingatkan diri saya dan baca syair ni, dia kata apa dia? Dia kata pada watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri
wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat harqurahuhum lailatal qadri وكم من عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Disebut apa tuan-tuan? Dan buatlah bekal. Jom kita buat bekal dengan amal takwa. Walaupun pada orang sikit, tak. Kita buat. Walaupun pada orang sikit, tapi kita buat. Berbekallah dengan amal takwa sebab engkau tak pernah tahu. Bila berlabuh tabir malam, siapa hidup di subuh hari. Berapa ramai anak-anak muda. Alhamdulillah ada anak-anak muda misali kat belakang. Alhamdulillah, anda adalah orang yang sangat hebat. Kami bangga dengan anda. Nabi bangga dengan anda. Sehingga Nabi sebut anak muda yang sebegini Allah simpan di bawah arash Allah di hari akhirat nanti. Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ketika anak muda lain tak fikir langsung tentang nak lakukan kebaikan, tapi alhamdulillah ada beberapa orang saya nampak di sini. Handsome pula tu. Ya, baik. Berapa ramai anak-anak muda yang ketawa berdekah-dekah petang sampai pagi sampai petang. Petang sampai pagi, pagi sampai petang. Sesungguhnya telah dikoyakkan kain kafan untuknya sedang dia tak tahu. Rupanya kain kafan dia orang tu dah ada dah tuan-tuan. Dan kita ni pun tantahkan dah ada tuan-tuan. Dah kena gunting dah rupanya. Disimpan yang kita tak tahu kita punya rupanya. Atau paling tidak tuan-tuan mungkin ada kat kedai tapi belum dibeli lagi. Tapi dah ada dalam gulungan tu. Oh beberapa meter tu ada kita punya rupanya. Atau mungkin kat Port Klang. Atau mungkin sedang belayar sekarang. Ataupun mungkin sedang diproses ketika sedang kita duduk malam ni, sedang diproses dah. Sedang diproses. Rupanya sebahagian tu untuk kita. Dah ada dah tuan-tuan. Kita ketawa berdekah-dekah. Atau paling tidak, dalam bentuk putik-putik kapas. Di hujung ranting telah ada. Paling tidak, pokok tu dah tumbuh dah sekarang ni tuan-tuan. Yang satu masa nanti dia akan keluarkan kapas untuk kita. Berapa ramai yang kecil, diharap panjang umurnya. Tetapi merasai betapa gelapnya berada di dalam liang lahat. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantiknya. Sebelum malam gemilang, ketentuan datang terlebih dahulu. Berapa ramai, kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa ramai orang sihat mati tanpa ada sakit apapun. Dan berapa ramai pula orang sakit yang orang ingat mati. Panjang pula umur dia. Berapa ramai orang yang paginya tidur di istananya, Bangalore-nya. Tetapi di petang harinya dia telah menjadi ahli kubur. Berbekallah dengan amal takwa. Jangan tangguh tuan-tuan. Grab setiap peluang yang kita ada. Baik, jom saya dah cakap sebab saya tak nak sebut yang ni. Sebab ni mungkin tajuk tahun depan agaknya. Hijrah ijbariyah. Tu cerita sikit je. Sebab supaya kita ingat dalam kepala kita. Kalau kita tak ingat hak tu tuan-tuan, hak kedua payah nak cerita. Jadi apa kata tuan-tuan, kita tadi janjikan nak amal kan? Kita baca satu amalan sama-sama insya-Allah. Boleh ke? Saya dahaga sambil-sambil kalau saya nak minum, boleh ke? Oh, biasa kalau kuliah maghrib memang banyak ni lah besarnya ya. Itulah kalau kuliah lain panjang sikit agaknya ya. Jadi saya pun fahamlah maknanya habis air ni, habislah ceramah ya. Jadi kalau banyak sangat kan payah penceramah nak berhenti. Kalau ada lebih kecil pada ni agaknya, mungkin yang lebih kecil agaknya ya. Tengok saja ketat pula tu, ya Allah, dia tak nak bagi kayaknya ya. Terima kasih. Saya minta izin minum tuan-tuan ya. Terima kasih. Baik. Jom kita baca satu amalan sama-sama malam ni insya-Allah. Dan malam ini amalan ini semua yang saya kasih sekalian ada dalam Mu'jam Imam Tabrani. Dan guru-guru kita, ya, guru-guru kita yang soleh diminta kita amalkan amalan ni. Jom kita baca malam ni sama-sama. Boleh insya-Allah ya. Nak baca sekarang ke nanti tuan-tuan? Sekarang ya. Alhamdulillah, syaitan kata nanti.
Sebab tu kadang-kadang bila baca dia buat diam, yalah tak apalah nanti orang lain baca. Kita baca tuan-tuan. Entah-entah amalan inilah yang penerang kita nanti ketika currency duit dan ringgit tak berguna lagi. Okay, sama-sama ya. Kita baca sama-sama biar kuat sikit tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ya, ada kata ma huwa bi ahlihi, ada kata ma huwa ahluh. Baik, Nabi sebut orang yang baca, yang kita baca tadi, Allah akan hantar kepadanya 70 malaikat pencatat amalan. Untuk dia seorang, Allah hantar 70 malaikat pencatat amalan, dan Allah memenatkan 70 malaikat tersebut untuk menulis kebaikannya pada setiap pagi selama 1000 subuh. 1000 subuh. Maknanya esok, kita baca malam ni tadi, esok dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya selama 1000 subuh. Lebih kurang 3 tahun nanti catatan tu terus ditulis untuk kita. Sangat powerful kan? Elok kita amalkan. Sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Baik ya. Maksud dia adalah kita minta Allah berikan ganjaran kepada Nabi Muhammad dengan amalan yang kita buat. Sebab kita umat Nabi ni tak erti buat amalan kalau Nabi tak ajar kan. Jadi kita punya sifat mengenang budi. Allah suka sangat orang mengenang budi. Jadi kita sebut seolah-olah, ya Allah engkau berilah ganjaran ini kepada Nabi Muhammad. Sebab dia yang lebih layak menerima ganjaran ini. Alhamdulillah. Baik. Semua yang dikasih sekalian, okey, hijrah yang kedua dengan cepat ni. Saya rasa hijrah kedua ni 15 minit je saya cakap. Kan? Pukul 9. Ya, saya harap kita boleh berhenti pukul 9 ya. Hijrah yang kedua adalah hijrah ikhtiyariyah. Kalau tadi ijbariyah maknanya adalah paksaan, maknanya nak tak nak kena pindah. Baik, yang kedua ni tuan-tuan ialah ikhtiar. Maksudnya pilihan. Choose. Hijrah yang konsepnya adalah kita pilih untuk pergi ke sini, pindah daripada sini ke sini. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih untuk daripada tak baik kepada baik. Kita pilih. Kita pilih daripada baik kepada buat lebih baik. Kita pilih. Baik. Hijrah yang kedua inilah yang sebenarnya menjadi persoalan yang kritikal. Yang pertama tak kritikal sebab tak payah buat apa. Datang malaikat, habis, pindah terus je. Mau tak mau, prepare tak prepare, oh saya belum settle lagi kerja saya. No, tak ada kena-mengena. Saya tak prepare lagi, anak saya belum habis belajar. Tak. Ya, saya tulis dalam buku saya, seorang ayah yang sangat sibuk tak sempat langsung nak bawa anak dia bercuti. Sekali peluang je dia bawa. Dan anak dia suka bukan main. Anak dia baru rasa, ya Allah bestnya ayah. Ayah sibuk sangat selama ni tak pernah dapat ajak. Dia ni ibu, ayah yang dah ayah tunggal lah kita kata ya. Ya, nak ajak ke Langkawi je pun. Ya. Anak punya seronok ya Allah. Ni kisah benar ya. Ayah seronok bukan main. Di airport tengah duk orang kata apa check in tu, tiba-tiba ayah rasa sakit dada. Terus jatuh rebah. Datang di airport cuba untuk menyelamat. Di airport juga si ayah menghembuskan nafas yang terakhir.
Tak bolehkah kita kata, wahai Allah Tuhan, kesian kat anak dia, bagilah sekali peluang dia pergi kat Langkawi 3 hari, balik ambil nyawa dia. Tak. Ijbariyah. Datang je masanya, kita punya kerja selesai ke tak selesai, urusan kita selesai ke tak selesai, amalan sempat tak sempat, buat baik banyak tak banyak, itu bukan persoalan. Kenapa kita tidak menggunakan masa? Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika waktu Isyak sebegini, dia diradak oleh khanjar yang sangat tajam oleh seorang lelaki yang sangat jahat. Sayyidina Ali ditikam pada ketika itu. Jatuh rebah Sayyidina Ali. Berhamburan darah pada masa itu. Dan orang angkat Sayyidina Ali. Dan cuba untuk balut lukanya yang sangat dalam. Kesan tobekkan daripada tikaman khanjar. Khanjar ni pisau belati yang tajam di kedua mata. Yang diradak bertalu-talu ke tubuhnya. Sayyidina Ali merengsa kesakitan, darah begitu banyak mengalir. Sampai Sayyidina Ali minta nak minum. Orang bawa berikan bukan sekadar minuman, tetapi orang nak beri sedikit tenaga, orang berikan minuman. Segelas susu yang segar. Maka Sayyidina Ali pun minum susu tersebut. Bila Sayyidina Ali minum susu tersebut, orang dapati dari celah-celah lukanya keluar dan mengalir keluar susu bercampur dengan darah. Keluar susu berwarna putih campur darah daripada depan, daripada belakang. Dan orang tahu Sayyidina Ali dalam keadaan sangat kritikal. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian, ketika mereka cuba balut dan kemudian balutan penuh dengan darah berwarna merah. Sayyidina Ali minta dia duduk pada masa itu. Dan bila Sayyidina Ali duduk, Sayyidina Ali tundukkan kepala dia. Kemudian orang mendapati bahawa air mata Sayyidina Ali mengalir dengan begitu deras. Air mata jernih daripada kelopak matanya mengalir dengan begitu deras. Membasahi janggutnya dan kemudian bercampur dengan darah yang ada pada dada dia. Dan Sayyidina Ali menangis. Dan setiap kali dia bergerak, bahunya keluar darah. Dan orang tanya Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubki?" Apakah yang menyebabkan sekarang engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Apakah yang menyebabkan engkau menangis sekarang, wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau confirm syurga? Engkau adalah orang yang dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga. Bukankah engkau mendapat begitu banyak kelebihan seperti janji Rasulullah? Tuan-tuan dengar. Keadaan manusia bila berhadapan dengan hijrah ijbariyah. Sayyidina Ali kata sambil menangis, "Wahai kalian, perjalanan akhirat itu terlalu jauh. Tetapi bekal yang Ali sempat bawa sangat sedikit. Aku takut bekalku yang sedikit ini tak mampu nak menampung perjalanan akhirat yang terlalu jauh." Sayyidina Ali menangis pada ketika itu. Sayyidina Ali yang pahala sangat banyak, rasa pahalanya tak cukup untuk selamat di hari akhirat, tuan-tuan. Betapa anda, betapa saya, tuan-tuan. Cuba bayang balik Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, khusyuknya solat, tembus betisnya dengan anak panah, dan orang minta dia solat, sedang dia solat. Orang sentap anak panah, terbongkar keluar daging di kedua belah, dan terikat dan lekat pada dia punya mata, hujung mata panah. Sayyidina Ali tak bergerak walau sedikit. Ini nak cerita solat orang yang rasa kalau aku mati, amalku tak cukup untuk tampung perjalanan akhirat. Cuba bayang, tuan-tuan, ketika dah habis solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Ali kata, "Wahai sahabat, tolong cabut anak panah sebab sekarang aku rasa terlampau sakit." Orang kata, "Wahai Ali, kami telah pun mencabutnya ketika engkau solat." Cuba bayang, tuan-tuan, orang yang solat macam ni begitu khusyuk, dia rasa amalnya tak cukup untuk selamatkan dia hari akhirat. Betapa solat kita, tuan-tuan. Solat yang kadang-kadang solat pilihan terakhir, buat kerja segala macam, Allah yang last sekali, itu pun berdiri nak bergegas-gegas dengan begitu cepat, yang Allahu Akbarnya ada mungkin membesarkan Allah, tengah solat dah tak nampak di mana Allah. Ni ke, tuan-tuan, yang mungkin menyelamatkan kita di alam kubur?
Dengan begitu yakinnya kita seolah-olah kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Sebab itulah hijrah ikhtiariyah ini takkan berlaku, tuan-tuan, sekiranya kita tak fikir bagaimana hijrah ijbariyah. Kalau kita fikir hijrah ijbariyah, baru kita pilih untuk buat yang terbaik. Sebab itu, tuan-tuan, sikit lagi dah ni. Hijrah ikhtiariyah ni, tuan-tuan, apa kata, tuan-tuan? Kita cuba, kan tadi kita cadang nak praktik, kan? Kan? Bukan sekadar dengar ceramah, bukan sekadar muzakarah. Amalan, kan? Baik, tuan-tuan. Dalam Islam, ini saya sebut di mana-mana, tuan-tuan, untuk diri saya. Islam tak suruh kita buat baik. Ingat hak tu je, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat hak lain, tak apa. Ingat hak yang saya nak cakap hak ni. Islam dan Nabi tak suruh kita buat baik. Faham dah? Alhamdulillah. Boleh ingat, tuan-tuan? Tuan-tuan setuju ke tak dengan saudara sendiri, tuan-tuan ni? Saudara tuan-tuan ni, tuan-tuan. Setuju ke tak? Kalau setuju, saya lanjutkan. Kalau tak setuju, saya buat penerangan. Islam tak suruh kita buat baik, tuan-tuan. Tolong ingat hak ni. Boleh ingat ke tak? Setuju ke tak? Ha? Takut kecil hati pula kan tak setuju, kan? Tak apa, tuan-tuan. Kata muzakarah. Tuan-tuan tolong ingat, Islam tak suruh kita buat baik. Islam suruh kita buat terbaik. Di sini masalah kita, tuan-tuan. Kita hanya buat benda baik. Sedangkan Islam ajar buat terbaik. Kita baca surah Al-Mulk malam ni, insyaAllah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup untuk test kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Jadi sebab tu, tuan-tuan, jom kita praktik. Sebab kita nak pilih. Sebab nak buat terbaik, daripada baik terbaik, ni kena pilihan. Kita pilih. Dan ramai orang tak nak pilih buat yang terbaik. Orang pilih buat baik. Itu yang sedap sangat di KL Barat tu, apa tu? Ini barang baik, ini barang baik, ini barang baik. Tak cukup, tuan-tuan. Dalam Islam dia tak suruh kita buat baik. Dia ajar kita buat terbaik. Okey, malam ni, ni last dah ni. Bila saya sebut ni, maknanya tak lama dah nak berhenti ceramah ni. Tuan-tuan, majlis kita ni, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tiga kategori. Majlis ni, majlis zikir, majlis ilmu kita malam ni. Tuan-tuan nak bagi dia apa? Tak baik, baik, terbaik. Ha? Macam mana? Tolong bagi markah, tuan-tuan. Majlis ini tak baik ke, terbaik ke? Alhamdulillah, lega saya, tuan-tuan. Boleh minum air sikit lagi. Cubalah kata, majlis tak baik. Allahu Akbar. Memang kena balik teruslah ni. Baik, majlis ni adalah majlis masakan tak terbaik? Sebab ini majlis yang Nabi paling sayang. Nabi sangat sayang bila tengok umat dia belajar. Nabi kata bahkan dalam lebih baik, tuan-tuan, daripada orang yang mengerjakan sembahyang sunat. Maknanya majlis ini terbaik. Alhamdulillah, sejuk hati saya dengar, tuan-tuan. Tetapi adakah kita duduk di majlis terbaik, cara terbaik, tuan-tuan? Majlis terbaik dah. Adakah cara kita duduk dalam majlis terbaik, cara terbaik? Saya sedang tanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi kan cepat jawab kan? Terbaik. Cepat kan jawab kan? Kenapa soalan kedua ni macam lambat sikit jawab? Macam banyak sikit proses dia. Adakah cara kita duduk ni tak baik? Atau baik atau terbaik? Mana satu, tuan-tuan? Terbaik macam mana? Contoh. Terbaik macam mana, tuan-tuan? Duduk, rapat, ke belakang, ke depan, sorry. Baik. Cuba malam ni, insyaAllah. Ikhtiariyah. Kita pilih, tuan-tuan. Kita pilih. Saya pun dah sedang waktu kesederaan dah ni. Boleh tak, tuan-tuan, saya nak jemput semua orang datang. Kita duduk rapat-rapat, kita buat terbaik malam ni. Ikhtiariyah.
Kita banggakan Rasulullah, umat dia yang datang menuntut ilmu dengan cara yang terbaik. Jom, kita cuba insya-Allah. Muslimah boleh bergerak ke kanan sikit supaya ada pergerakan, sebab muslimin dah bergerak semua dah. Ya, bagi nampak bergerak sikit. Ya. Bukan orang muslim, bukan muslimin saja yang melakukan hijrah ikhtiariyah. Rapat tuan-tuan, rapat sampai rapat. Selagi tak rapat, kita jangan berhenti tuan-tuan. Kita praktik malam ni insya-Allah. Orang kata apa tuan-tuan? Praktik apa? Praktik apa? Orang kata apa? Praktik makes jangan percaya tuan-tuan. Don't believe. Perfect practice makes perfect. Practice tak akan jadi perfect kalau kita practice tu buat tak betul-betul. Sebab tu kita cuba ini, kita cuba tuan-tuan, cuba rapat-rapat betul-betul. Rapat tu maknanya sentuh orang sebelah. Oi, tapi surau An-Nur ni memang hebatlah. Tuan-tuan, saya nak puji berdepan-depan ni tuan-tuan. Oh, yang anak-anak muda pun hebat, ya Allah. Yang mantan muda apatah lagi. Betul tuan-tuan. Benda yang macam ni bukan senang oh. Sedangkan tuan-tuan buat tadi senang ke payah? Senang ke payah? Senang ke susah? Tak, tuan-tuan bergerak tadi senang ke susah? Senang kan? Ke ada yang patah tadi sepanjang perjalanan? Tak ada. Tetapi kenapa tak buat? Sebab tak biasa buat. Bila tak biasa, cuba kita buat seorang-seorang, orang kata apa? Poyo. Oleh kerana kita takut dipoyokan oleh manusia, biarlah kita tak buat terbaik dengan Allah. Walaupun duduk macam ni, siapa aja tuan-tuan? Duduk macam ni, rapat-rapat, siapa aja? Rasulullah. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Yang duduk rapat ni tuan-tuan, Nabi, Allah hantar malaikat Jibril untuk ajar, wahai umat Nabi, dalam majlis ilmu, bila kamu duduk, kamu mesti duduk rapat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa wada'a kaffayhi ala faqidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada. Itu kan hadis tu panjang kan? Hadis kan cerita tentang Jibril yang datang duduknya rapat dengan Nabi sampai para sahabat diajar oleh Nabi. Itulah Jibril datang untuk mengajar agama kamu. Maknanya agama ni bermula pada ilmu. Ilmu tersebut bila kita nak duduk, kita mesti duduk dan rapat. Alhamdulillah. Tahniahlah surau An-Nur ya. Sesuailah nama tu untuk tuan-tuan. Surau saya namanya As-Sabirin je tuan-tuan. Kami sabar je lah. Tapi di sini ya Allah, nur bercahaya tuan-tuan. Ya terus buat je. Tak ada seorang pun yang tak nak buat. Kenapa? Sebab kita memilih untuk buat terbaik. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi kalau kita tengok, kenapa kita tak boleh nak membuat yang terbaik? Kata cerdik pandai, the enemy of the best is often the good. Musuh bagi terbaik selalunya apa? Benda baik. Sebab aku dah buat baik apa? Banyak cengkadak semua. Datang kuliah pun okey dah. Tak. Musuh terbaik adalah baik. Bila kita dah buat baik, kita ada masalah. Kita takut bila orang nak ajak buat terbaik, biasanya kita marah orang. Sebab itulah Masya Allah tuan-tuan, para sahabat ni, dia orang ni ada satu, dia punya passion, dia passionate dia adalah nak jadi orang nombor satu. Contoh kalau tuan-tuan kalalah, ya Allah bagilah kekuatan pada sahabatku, ya Allah di surah An-Nur, ya Allah. Setiap kali datang majlis ilmu, ya Allah, macam inilah keadaannya, ya Allah. Aminlah tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Katalah tuan-tuan, sahabat Nabi dia akan buat macam ni sebab apa tujuannya? Supaya, katalah, ada jamaah baru datang. Dia tengok macam ni, tuan-tuan agak, dia akan duduk mana agaknya? Agak-agak. Kita duduk rapat macam ni, tiba-tiba ada seorang jamaah, dia tengok. Dia mesti, Lepas tu dia akan duduk mana tuan-tuan? Dia akan duduk kat mana? Dia akan join. Maknanya bila dia join, orang yang tunjuk contoh dapat pahala. Kita dapat pahala orang tu tuan-tuan, tanpa pahala kita dikurangkan. Takdir hari tu kita demam, kita tak datang. Dan orang tu buat sebab kita yang tunjuk pada mereka. Kita dapat pahala walau kita tak datang. Sebab tu tuan-tuan, syaitan paling benci kalau kita buat benda baik, orang lain ikut. Sebab itulah syaitan akan tak payah buat. Zaman dulu tuan-tuan, saya tak tahu zaman dulu kan.
Masa ketika para sahabat, tabi'in, ulama dulu mengajar macam ni tuan-tuan, the first orang duduk belakang tu tak tahu macam pandangan orang kan. Mesti ya Allah peliknya. Orang mesti bukan hairan kan. Dan di duduk belakang tu rasa macam poyonya. Tapi kepoyoan telah berubah. Yang duduk depan macam ni lah orang nampak macam. Jadi jangan pedulikan tuan-tuan. Sebab kita bukan nak buat baik, kita nak buat terbaik. Alhamdulillah. Baik. Semua yang dikasih sekalian. Ini contoh cabaran bila kita nak ikhtiar. Sebab kita berlawan dengan kebiasaan. Kita boleh tetapi kebiasaan tak macam tu. Apatah lagi dalam masyarakat Melayu tuan-tuan, kalau kita makan pisang, ni kan orang saya kata, kita makan pisang, kita koyak kulit pisang, kita makan isi, kita campak dia punya apa? Kulit. Sekarang kita koyak kulit pisang, kita kunyah kulit pisang, kita buang apa tuan-tuan? Tebiat. Kita buang tebiat. Tiba-tiba cuba tak percaya tuan-tuan makan kulit pisang. Orang kata apa dia? Buang tebiat. Dalam masyarakat kita buang tebiat tu maknanya apa tuan-tuan? Sebab tu orang tak nak berubah. Sebab bila berubah? Allah tak pernah datang surau. Taman kita punya apartmen ni berapa lama dah agaknya? Berapa tahun dah? 10 tahun tak datang surau. Tiba-tiba subuh esok datang tuan-tuan. Baik pakai je Melayu, lipatnya serika lamanya, kopiah pun ya Allah bau lipas pun ada tuan-tuan ya. Datang jamaah tengok je tuan-tuan, apa spontan. Sebab tu yang tadi tu tak nak masuk. Sebab aku datang kan macam buang tabiat pula, tak payah kan. Cabaran kita tuan-tuan lagi susah nak berubah tu. Sebab kita bila berubah orang kata buang tabiat, sedangkan kita kena berubah. Kita kena berubah sebab kita tak cukup masa dah sebenarnya. Kita tak tahu banyak mana masa yang kita diberikan dan mana yang sempat kita buat walaupun pada orang sikit. Alah kecil je duduk rapat-rapat, banyak lagi isu besar tentang kami buat mana yang disukai oleh Allah. Baik. Dan tuan-tuan, saya memang tak sempat nak bercerita banyak tentang ke mana nak bawa. Tetapi saya hanya nak sebut ya, ke mana bawa? Ke terbaik. Maknanya setting dalam kepala wahai isteri, anda bila berkhidmat pada suami dan anak-anak, jangan fikir untuk buat baik. Buat give your very best. Ini yang terbaik aku boleh bagi. Suami begitu juga dan kita jamaah begitu juga. Aku akan beri yang terbaik, bukan sekadar aku nak buat baik agar sekadar ada. Itu bukan dalam kamus kita pada tahun dan tahun ni insya-Allah ya. Sama-sama. Baik, last kalilah. Bila kita duduk rapat ni tuan-tuan, saya suka sangat ambil kesempatan kita amal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita duduk rapat ni tuan-tuan, sebab rapat ni sebenarnya nikmat yang sangat besar. Kenapa kita boleh rapat? Sebab hati kita rapat. Sebab itulah di zaman para sahabat mereka suka duduk rapat sebab hati mereka rapat. Kenapa di hari ini secara otomatis kita tak suka nak duduk rapat? Sebab hati kita jauh sebenarnya. Ya, sebab tu Nabi ajar sangat soft kena rapat kata Nabi. Sebab bila jauh Allah pecah hati. Cuba bayang kalau orang dalam surau ahli tuan-tuan ni ahli ialah contoh. Kita ni ejen Rasulullah di akhir zaman. Orang lain mungkin belum lagi. Mereka dalam proses tuan-tuan. Dan kita tunjukkan contoh terbaik yang kita boleh bagi tuan-tuan. Dan terbaik yang kita boleh bagi pada semua manusia adalah kasih sayang. Kasih sayang tuan-tuan. Sebab tu bila hati kita rapat, kita suka duduk rapat. Tapi kalau kita tak seronok, hati kita tak seronok, otomatik kita akan makin jauh. Bukan susah sangat kan? Rumah kita, kalau nak cross jalan, shopping, rumah kita cakap apa kat kita? Abang, peganglah tangan. Oh, kita pun peganglah. Ya. Saya ni salah ke betul? Tak tanya muslimah suka tak suami pegang? Tak, dia orang dengar ni, kalau tak suka dia orang tak buat dah sampai bila-bila tuan-tuan. Sampai mati dia orang tak akan pegang dah. Suka ke tak suka, cerita betul-betul. Nampak suka. Wahai suami dengar. Isteri dia suka kalau kita pegang tangan dia. Rasa apa kalau suami pegang? Nak tanya ni, suami ni betul-betul lurus. Kami lurus nak tahu. Saya pun nak tahu juga. Kenapa anda suka pegang? Rasa disayangi. Bukan susah sangat, pegang je rupanya.
Rasa selamat, betul kan? Rasa baik-baik. Tapi tiba-tiba satu hari ada benda tak ngam antara kita dengan isteri kita. Adalah tak ngam isu balik kampung ke, ya, patutnya balik kampung belah dia, balik kampung rumah kita. Dia harap balik kampung dia, tapi kita ajak balik kampung kita. Kita pun pakai kuasa veto kita. Pada masa tu, kita pegang tangan dia. Apa dia buat spontan? Apa dia buat spontan? Kita pun yang tak tahu lurus al-bendul ni, kita tak tahu perasaan dia, kita pun pegang tangan dia. Agak apa dia buat kat tangan kita tu? Dia akan, nampak tak? Bukan masalah tangan. Inilah tangan yang tadi abang pegang lah. Rasa selamat, rasa, kenapa tiba-tiba jauh? Sebab bila hati jauh, jasad jadi jauh. Sebab itulah umat Islam hari ni payah nak duduk rapat. Sebab hati dah jauh dah sebenarnya. Dan kita okey. Itu lebih bahaya. Kita okey jauh. Dan bila kita okey jauh, kita makin akan jadi umat yang tak ada kekuatan. Jadi alhamdulillah ni tuan-tuan, alhamdulillah kita duduk sama-sama pada malam ni. Dan sebagai penutup, sebab biasanya waktu kecederaan 8 minit je. Saya dah lebih 10 minit nampaknya. Saya nak baca satu hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadis, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Jom kita amal yang ni. Boleh ke? Baik, Nabi pesan tuan-tuan, apabila kamu sayang kepada saudaramu, hendaklah kamu beritahu kepada saudara kamu yang kamu sayang pada dia. Okey. Tuan-tuan macam tak ada perasaan pun. Tuan-tuan tahu apa yang saya nak suruh lepas ni agaknya. Okey tuan-tuan. 5 orang. Tuan-tuan kena bagi tahu pada dia dengan jelas. Macam mana contohnya? Siapa nama? Oh, Masya Allah. Siapa nama? Syukri. Cik Syukri. Saya sayang Cik Syukri. Lebih kurang ada jeda lebih kurang tak tahu berapa saat tadi ya. Baik, tuan-tuan. Macam saya dengan Cik Syukri, ya. Siapa nama? Asrul. Saya sayang Asrul. 5 orang. Tolong cakap macam tu sebab ini Nabi ajar. Bukan saya tuan-tuan. Nabi yang suruh. Sebab itu para sahabat yang rapat tadi, dia boleh buat. Dia boleh buat. Baik. Boleh insya-Allah? Tuan-tuan, masa saya nak seminit masa tuan-tuan. Tuan-tuan kena cakap macam saya dengan Cik Syukri dan Asrul. Cakap saya sayang dan jawapannya jangan saya pun. No. Dalam nak cakap tu rasa macam kelat. Ya haji-haji lah, abang-abang lah, adik-adik lah, tak kira lah. Tapi tuan-tuan tolong cakap. Dan bila orang cakap, tolong jawab. Sama atau lebih baik. Baik. Saya nak bagi 1 minit tuan-tuan. Tolong muslimah sama muslimah lah, kita tahulah kan. Muslimin sama muslimin. Baik. Berapa orang tadi? Minimal 5 orang. Dan cakap dengan jujur insya-Allah. Sebab bukan Zuramli suruh, tapi siapa suruh? Nabi suruh. Okey, sekarang tuan-tuan, tolong cakap bermula sekarang. Kita saya. Oh. Ya. Okey. Okey, mula sekarang. Mula. Ingat, bukan saya, Rasulullah suruh. Tuan-tuan, mungkin pahala inilah yang menyebab tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan. Sebab ikut Nabi suruh. Allah. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Lebih kurang 1 minit lah saya tengok tadi. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan buat ke tak? Buat ke tak? Buat, ya, Alhamdulillah. Saya nak tanya rasa, muslimah buat ke tak? Buat. Okey, saya tak perasan tadi. Saya nak tanya tuan-tuan, apabila orang bagi tahu dia sayang kat kita, rasa macam menyampah kan?
Tak, saya tak tahu tu sebab saya tadi macam meralik ke lain. Rasa apa tuan-tuan? Rasa? Rasa malu, rasa? Malu nak cakap kan? Tapi kita cakap juga kan? Lepas tu rasa apa lagi? Tak, muslimah rasa apa? Rasa apa? Tengok dia tak buat lah. Buat ke tak? Rasa apa? Menangis dah. Ya Allah. Tengok itulah kelebihan wanita kan. Jiwa dia halus. Kita rasa apa? Rasa terharu. Rasa apa? Gembira. Betul tak? Baik. Sesimpel itu yang Nabi ajar para sahabat. Bukan payah sangat. Sesimpel itu. Sampai rasa best nak datang surau. Tak sabar nak datang masjid. Kenapa? Sebab jamaahnya. Dan orang lain yang tak datang tuan-tuan. Tengok kita tuan-tuan. Apa dia orang rasa? Bestnya nak join. Bila dia join, dia lekat tuan-tuan. Yang hari ni tak ramai datang tu bukan sebab dia orang tak nak datang. Tapi apa beza masjid dia kata? Apa beza surau? Dalam surau kadang-kadang beramuk lebih teruk daripada kami yang jogging ni dia kata. Kan? Jangan ceramah kat dia orang. Tetapi tuan-tuan tunjuk kasih sayang. Tunjuk kasih sayang. Bila dia orang datang tuan-tuan, selamat datang. Buat yang best tuan-tuan. Best. Selamat datang. Ya? Kita kadang-kadang ni, kami golek kan? Katalah kami golek hari Ahad ni. Hari Sabtu ni kan? Yang muka tak pernah nampak kan? Yang tengah ada orang serve kan? Tiba-tiba kita perli dia. Ni kambing lah datang ni. Jangan sama sekali tuan-tuan. Jangan sama sekali. Kan? Dia baru tak apa biar dia datang. Tapi jangan kita tu buat gurau pula tu Masya Allah. Tak pernah nampak subuh. Hari ni baru nampak. Ya Allah. Jangan tuan-tuan. Kita tak perasan. Sebab bagi makan akhlak Rasulullah. Ya, sebab maknanya kita surau bagi makan orang itu akhlak Rasulullah. Baik orang akhlak Rasulullah. Dan ini terbaik yang kita nak buat. Kita bina sama-sama insya-Allah. Sebab nak jadi terbaik dia kena ada support system. Kita selama ini dah cukup kuat untuk support sesama kita untuk buat yang terbaik. Dan kita terlupa ada kawan yang ikhlas sebab dia sayang kita, maka dia tegur kita dengan baik. Inilah harapan kita insya-Allah. Cukuplah sekadar itu semua yang saya kasih sekalian. Saya pun nak kena musafir. Jadi doakan perjalanan saya dan saya doakan kita semua. Mari kita tadah tangan doa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas nikmat kesempatan-kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami ya Allah. Maka jadikanlah pada setiap kesempatan ini adalah taubat kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap kesempatan ini peluang untuk kami menambahkan amal soleh kami ya Allah. Jangan jadikanlah pada kesempatan ini ruang untuk kami melakukan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang anak terbaik pada dua ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kami suami yang terbaik pada isteri kami ya Allah. Jadikanlah isteri kami terbaik pada suaminya ya Allah. Jadikanlah kami ibu dan ayah yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami yang terbaik dalam membina persahabatan dan ukhuwah Islamiyah ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami sebenar-benarnya dengan ikatan kasih sayang yang sebenar-benarnya ya Allah. Seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami bersatu dan berpadu di atas muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah kami nanti jiran tetangga dalam syurga penuh kenikmatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang berada dalam surau ini dipanjangkan umur kami ya Allah. Jadikanlah kami pada setiap majlis ini ya Allah dijauhkan daripada bala bencana dan malapetaka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dilepaskan kepada kami yang berada di dalam majlis ini ya Allah sebarang bebanan daripada masalah keuangan ya Allah. Engkau limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah pada yang menadah tangan dan berdoa pada saat ini ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang terbaik buat kami ya Allah. Jadilah mereka penyejuk mata buat kami ya Allah. Rawatlah hati mereka ya Allah. Tegakkanlah diri mereka untuk mendirikan solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.